Perbincangan tentang kebenaran sering bermula dengan andaian bahawa manusia mengetahui apa yang benar. Namun, andaian ini jarang diperiksa secara mendalam. Sebelum sesuatu kebenaran dapat dipertahankan, adalah wajar untuk terlebih dahulu menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kebenaran itu sendiri. Dalam konteks ini, satu perbezaan asas perlu dibuat antara sesuatu yang dirasakan benar oleh individu dan sesuatu yang benar dalam erti kata selari dengan realiti. Perbezaan ini kelihatan mudah, tetapi implikasinya sangat besar kerana manusia cenderung untuk menyamakan keyakinan dengan kebenaran. Manusia tidak dilahirkan bersama dengan sistem kepercayaan yang lengkap. Sebaliknya, kepercayaan terbentuk melalui proses pembelajaran yang panjang. Bermula daripada keluarga, kemudian diperkuat oleh masyarakat, dan seterusnya disokong oleh persekitaran sosial yang lebih luas. Dalam tempoh ini, pelbagai idea diterima secara berulang tanpa melalui penilaian kritikal yang mendalam. Diterima dari pihak yang dipercaya, tanpa proses menilai itu benar atau tidak. Apa yang sering dianggap sebagai kebenaran peribadi pada peringkat dewasa, dalam banyak keadaan adalah hasil daripada proses penerimaan yang berlaku jauh lebih awal daripada kemampuan individu untuk menilai secara bebas. Persoalan yang timbul di sini bukanlah sama ada kepercayaan itu salah atau benar, tetapi sejauh mana ia benar-benar dipilih atau ia hanya diwarisi. Apabila kepelbagaian kepercayaan manusia diamati secara menyeluruh, kita akan menemukan satu bentuk keseragaman, yaitu setiap kelompok masyarakat memiliki sistem kepercayaan yang tersendiri, dan hampir semua penganutnya mengimani dan yakin bahawa sistem tersebut adalah benar. Keadaan ini menimbulkan satu bentuk persoalan. Jika iman wujud dalam semua sistem yang berbeza, adakah iman itu sendiri mencukupi sebagai ukuran kebenaran? Sekiranya semua pihak menggunakan iman sebagai asas kebenaran, maka pelbagai kepercayaan yang berbeza dan saling bertentangan terpaksa diterima sebagai benar secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahawa iman, walaupun penting dari sudut psikologi, tidak boleh berfungsi sebagai bukti yang memadai bagi kebenaran. Peranan tempat lahir dalam pembentukan kepercayaan juga tidak boleh diabaikan. Individu yang dilahirkan dalam satu lingkungan budaya tertentu hampir pasti akan dibentuk oleh kepercayaan yang dominan dalam lingkungan tersebut. Sekiranya individu yang sama dilahirkan dalam konteks yang berbeza, besar kemungkinan sistem kepercayaannya juga akan berbeza. Misalnya, seorang anak dilahirkan di tengah keluarga dan masyarakat beragama Islam, hampir pasti dewasa nanti anak tersebut akan menganut agama Islam. Pemerhatian ini membawa kepada satu refleksi yang lebih mendalam, sejauh mana kepercayaan yang dipegang oleh seseorang adalah hasil pilihan bebas, atau ia hanya hasil kebetulan geografi dan sosial. Persoalan ini tidak memberikan jawapan yang mudah, tetapi ia membuka ruang untuk menilai semula asas kepada kepercayaan yang selama ini dianggap kukuh. Dari perspektif sejarah, manusia sentiasa berusaha untuk memahami dunia di sekeliling mereka. Dalam usaha tersebut, pelbagai sistem kepercayaan telah muncul sebagai cara untuk menjelaskan fenomena yang tidak difahami, termasuk kejadian alam, kewujudan manusia, dan persoalan tentang kematian. Setiap zaman menghasilkan bentuk kepercayaan yang sesuai dengan tahap pengetahuan dan keperluan masyarakat ketika itu. Apa yang penting untuk diperhatikan ialah bahawa setiap generasi cenderung untuk melihat sistem kepercayaan mereka sebagai benar, walaupun sejarah menunjukkan bahawa banyak kepercayaan yang pernah dianggap benar akhirnya ditinggalkan atau diubah. Perubahan ini menunjukkan bahawa kepercayaan bukan sesuatu yang statik. Ia berkembang, menyesuaikan diri, dan dalam banyak keadaan mengalami transformasi yang ketara. Walaupun terdapat kepercayaan yang bertahan dalam jangka masa yang panjang, kelangsungan tersebut sering disertai dengan perubahan dalam tafsiran dan amalan. Dengan kata lain, apa yang kelihatan kekal pada permukaan sebenarnya telah mengalami perubahan yang jelas pada peringkat pemahaman. Hal ini menimbulkan satu lagi persoalan yang wajar dipertimbangkan. Jika sesuatu kepercayaan boleh berubah dari segi tafsiran dan perlaksanaannya, lalu dalam bentuk apakah sebenarnya ia masih dianggap kekal dan mutlak? Selain faktor sejarah dan sosial, aspek psikologi memainkan peranan yang sangat penting dalam menjelaskan ketahanan kepercayaan. Kepercayaan bukan sekadar struktur idea,
tetapi juga berfungsi sebagai sumber kestabilan emosi. Ia memberikan rasa selamat, membentuk identiti, dan menyediakan kerangka makna bagi kehidupan individu. Oleh itu, apabila kepercayaan dipersoalkan, reaksi yang timbul seringkali melibatkan dimensi emosi, bukan sekadar intelektual. Dalam keadaan ini, mempertahankan kepercayaan adalah bahagian dari cara untuk mempertahankan kestabilan diri. Fenomena ini membawa kepada satu pemerhatian yang lebih halus. Dalam setengah keadaan, kepercayaan dipertahankan bukan semata-mata kerana ia dianggap benar, tetapi kerana ia memberikan keselesaan psikologi. Sebaliknya, idea yang mencabar kepercayaan sedia ada. Mungkin ditolak bukan kerana kelemahan hujah, tetapi kerana ia mengganggu kestabilan dalaman. Perbezaan antara mempertahankan kebenaran dan mempertahankan keselesaan bukanlah sesuatu yang mudah dikenal pasti, namun ia penting dalam proses menilai kepercayaan secara jujur. Satu lagi aspek yang tidak kurang penting ialah konsistensi dalam penggunaan standar bukti. Dalam menilai kepercayaan orang lain, individu sering menggunakan kriteria tertentu seperti keperluan bukti empirikal, keselarasan logik, dan kebolehpercayaan sumber. Namun persoalan yang perlu diajukan ialah sama ada kriteria yang sama digunakan apabila menilai kepercayaan sendiri. Jika standard yang digunakan berbeza, maka penilaian tersebut tidak lagi bersifat objektif. Konsistensi dalam penilaian bukan sahaja mencerminkan keadilan intelektual, tetapi juga menjadi asas kepada pencarian kebenaran yang sebenar. Keseluruhan perbincangan ini menunjukkan bahawa kepercayaan manusia tidak wujud dalam vakum. Ia terbentuk melalui interaksi antara warisan, persekitaran, sejarah, dan keperluan psikologi. Menyedari hakikat ini tidak semestinya membawa kepada penolakan kepercayaan, tetapi ia membuka ruang kepada satu pendekatan yang lebih reflektif dan kritikal. Dalam kerangka ini, kebenaran tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang sekadar diwarisi, tetapi sebagai sesuatu yang perlu dinilai semula secara berterusan. Akhirnya, persoalan yang paling mendasar bukanlah tentang sama ada seseorang mempunyai kepercayaan, tetapi tentang kesediaan untuk menilai kepercayaan tersebut dengan standard yang sama, seperti yang digunakan terhadap kepercayaan lain. Kesediaan ini menuntut kejujuran intelektual yang tinggi, kerana ia melibatkan kemungkinan untuk mengubah pandangan yang telah lama dipegang. Dalam erti kata ini, pencarian kebenaran bukanlah satu keadaan yang statik, tetapi satu proses yang berterusan, yang memerlukan keberanian untuk terbuka, berfikir dan kesediaan untuk menilai semula. Berani berfikir bebas, Sir Moza.